A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'ulahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dapat lagi kita bersua kembali dalam episod yang ke-15 bicara maqasid, yang hari ini akan kita bincangkan kesimpulan sedikit sebanyak perbincangan kita daripada hari Isnin sampailah semalam. So daripada hari Isnin kita nampakkan mukadimah apakah yang kita perlu tahu tentang Hudan, Bainat dan Furqan. Kemudian kita nampakkan tentang kepentingan untuk kita memahami petunjuk agama itu dari sudut bagaimana untuk kita mendalami maqasidnya. Dan kemudian kita nampakkan tentang bagaimana Islam hari ini hanya tinggal nama, Al-Quran hanya tinggal petunjuk, masjidnya kosong, indah tetapi kosong daripada petunjuk. Tulisan Al-Quran hanya dibaca tetapi tidak difahami. Dan kemudiannya semalam kita membicarakan tentang bicara pokok, yang kita lihatkan bagaimana pokok akidah kita sudah pun tumbang kerana pohon yang lurus itu, sejarah yang lurus itu sudah dibengkokkan. Kitab yang lurus itu pun sudah menjadi kebengkokan apabila umat manusia menjadi semakin jahil lantaran tidak memiliki akidah, tidak memahami tujuan kenapa hidup beragama. Jadi ini antara benda-benda yang kita bincangkan. Lalu apa yang nak disimpulkan sebagai perbincangan yang akhirnya nak membawa kepada satu kesimpulan, apa yang kita perlu lakukan, apa tindakan kita dalam melaksanakan tuntutan-tuntutan maqasid ini, apa yang kita perlu faham dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia yang kita mengaku beriman, kemudiannya kita mengaku kita ni seorang Islam, dan akhir sekali bagaimana kita nak mempersembahkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So semua itu memerlukan kepada satu perjalanan pencarian, satu tugas dan tanggungjawab untuk kita menjadi orang yang beriman dan berjaya. Bukan sekadar beriman tetapi tidak berjaya. Sebab ramai orang yang beriman akhirnya dia memilih untuk duduk di dalam kezaliman. Beriman tetapi memilih duduk dalam kezaliman. Solat tetapi memilih untuk solat dalam keadaan lalai. Jadi ini semua adalah perkara-perkara yang kita cuba dapatkan apa jalan untuk kita memahami langkah demi langkah. Setiap satu perkara yang kita lakukan itu ada ruang untuk kita memahaminya. Tidak kita buat sesuatu tanpa kefahaman. Jadi insya-Allah perbincangan yang kita usulkan dalam topik pada hari ini adalah kesimpulan untuk kita menganalisa hidup kita untuk mengenali kitab. Furqan itu adalah jalannya, laluan untuk kita mendapatkan kitab. Sebab Rasulullah sendiri, perjalanan baginda bukan mudah. 40 tahun hidup dalam bergelumang dengan perkara-perkara yang melibatkan kejahilan manusia sekitar baginda, sekeliling baginda, kabilah-kabilah Arab jahiliah ketika itu yang mana mereka hidup dalam keadaan kegelapan. Tetapi Nabi bangkit dengan kesungguhan Nabi untuk mencari jawapan, dengan kesungguhan Nabi untuk mencari petunjuk, dengan kesungguhan Nabi diberi satu amanah. Amanah itu yang Nabi dapat, yang mewakili seluruh umat Islam di akhir zaman ini. Bagindalah antara wakilnya yang menerima wahyu tersebut, menggalang amanah dan tanggungjawab tersebut untuk menerima panduan itu dan kemudian menyampaikan kepada manusia. Lalu baginda tugaskan pewaris-pewarisnya di kalangan daripada alim ulama, mereka yang mewarisi ilmu ini untuk disampaikan pula kepada manusia. Tetapi bila kita baca hadis malam, dalam hadis malam Nabi nampakkan di akhir zaman itu ulama'nya adalah ulama'-ulama' yang duduk di bawah kolong langit. Daripada mereka datangnya fitnah, kepada mereka fitnah itu akan kembali. So kita hendak melihat bagaimana hari ini kita kena menilai, bagaimana untuk kita meletakkan diri kita dalam kalangan orang-orang yang betul-betul mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu. Bukan hanya kita menjadi orang yang mengikut-ikut. Membuat sesuatu tanpa ilmu adalah sesuatu yang akan menyebabkan kita jadi orang yang akan bersangka-sangka. Jadi orang yang hanya buat sesuatu itu bersandarkan sesuatu yang kita tidak boleh
pegang. Jadi bila kita buat sesuatu tanpa dasar, tanpa pegangan, itu tanda kita melakukan sesuatu tanpa kefahaman. Jadi ajakan kita selama 3 minggu ini, rasanya ini adalah episod yang ke-15. Maksudnya sudah hampir 3 minggu lebih 3 minggu, 2 minggu lah kalau kita ikut 15 kalau ikutkan topiknya. Tapi secara perjalanannya dah 3 minggu dah kita berjalan dengan perbincangan dalam bicara maqasid ni. Dia sebenarnya sangat-sangat menjentik minda kita untuk kita berfikir bersama-sama. Saya sendiri pun sebagai orang yang menyampaikan, sebenarnya banyak yang saya belajar bagaimana untuk kita cuba memahamkan orang ramai, bagaimana kita nak mengajak orang untuk berfikir, bagaimana untuk kita menjadi orang yang kembali semula kepada Allah dengan keadaan yang kita menyerah diri. Bukan datang dalam keadaan kita ego. Ego apabila kita merasakan kita ni sombong, kita merasakan kita ni ada sesuatu yang lebih daripada orang lain, merasakan kita ini ada sesuatu yang menyebabkan kita boleh negotiate dengan Allah. Kita rasa kita buat sesuatu di atas muka bumi ini atas usaha kita, sedangkan apa yang kita dapat itu bukan melainkan semuanya datang daripada Allah. Dan ada orang akan berkata dia buat jahat, dia makan rasuah, dia buat bermacam-macam jenayah, dia buat berbagai kezaliman, hidup tidak dalam mengikut peraturan Allah, tetapi dia tetap berjaya, tetap ada kekayaan, tetap ada kemewahan. Tetapi bagaimanakah Allah itu meletakkan sesuatu kepada makhluknya? Adakah itu sebagai sesuatu yang diberikan kerana usaha dia di dunia, ataupun dia buat sesuatu itu atas dasar Allah tidak memilih kasih? Jadi kita kena melihat dan menilai balik dalam diri kita. Apa saja yang kita buat di atas muka bumi ini adalah lapangan kehidupan kita yang Allah dah berikan kepada kita pilihan. Allah, dia dah bagi kat kita kitab. Allah bagi kat kita kitab. Kemudian dia bagi kita kehidupan. Dalam kehidupan kita itu Allah memberikan kita pilihan. Pilih sama ada nak masuk syurga ataupun nak masuk neraka. Pilih sama ada untuk menjadi manusia yang beriman atau nak menjadi manusia yang kafir, yang ingkar. Itu semua adalah di atas pilihan kita. Allah bagi kuasa. Allah bagi kuasa. Dalam surah Al-Mulk tu, kalau kita lihat, kalau kita baca dalam surah Al-Mulk, bacalah daripada ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu, Allah nampakkan macam mana Allah kata bila Allah memberikan kepada kita satu kefahaman, satu tujuan kehidupan, Allah berikan kepada kita ni hidup dan mati untuk menguji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kata Allah berikan kepada kita kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji siapakah di antara kamu ni ahsanu amala, yang menjadikan kehidupan dia itu betul-betul berbaloi, betul-betul bermanfaat. Kehidupan dia di dunia ini adalah sesuatu yang dia dapat mencapai maksud dan tujuan hidup yang Allah hendak berdasarkan ahsanu amala, amal yang terbaik. Amal ini kita tak boleh letak amalan terbaik kita hanya berdasarkan mulut. Semalam kita dah bincangkan topik kita semalam, kita nampakkan bagaimana kita ini setuju ataupun tidak, kita banyak menggunakan mulut dan kita jadikan mulut itu sebagai satu amalan. Kita membaca Quran masih di mulut, tetapi kita sudah menganggap itu dah satu amalan yang dah kita rasa dah cukup. Malangnya amalan yang sebenar tu mesti melalui satu kerja tangan. Amalan yang sebenar adalah mesti melalui gerak kerja yang kita dapat menghasilkan sesuatu. Apabila kita hanya membaca, dia belum jadi satu amalan yang boleh kita bainatkan, boleh kita jadikan dia sebagai satu sandaran kerja yang membina. Membaca amalan yang kita boleh jadikan ni sebagai amalan untuk kita mencari input. Baca buku, kita membaca dekat dalam blog, kita membaca di Facebook, apa semua itu belum lagi mendatangkan hasil, melainkan ia hanyalah satu proses untuk kita mengumpul maklumat, untuk kita menganalisa maklumat. Dan tanggungjawab kita adalah untuk kita mengerjakan ilmu. Ilmu tanpa amal adalah sia-sia. Ingat tu, ilmu tanpa amal adalah sia-sia. So bila kita buat sesuatu tu tanpa ilmu, dia akan jadikan kita ini buat kerja tanpa kefahaman. Sedangkan kefahaman itu yang menyebabkan kita tahu apa yang kita nak buat. How kita menerima sesuatu SOP. SOP mesti dapat dengan kefahaman. Ada SOP, tapi kita tak berjaya buat sesuatu itu tanpa kita mengikut SOP yang dah ditetapkan, dan kerja kita akan jadi sia-sia juga. Orang asli pun ada SOP, tetapi
adakah dia mengikut standard yang sepatutnya. SOP dia ada masuk hutan, buat gini-gini apa semua. Ada SOP dia, ada step-step dia. Tu orang asli kat hutan pun ada. Tetapi adakah sesuai dengan standard yang dah ditetapkan oleh manusia ataupun dah ditetapkan oleh agama. Dia boleh buat SOP dia sendiri, tetapi agama pun ada SOP. Kita duduk di dunia pun ada juga SOP kita. Macam-macam SOP kita buat. Tapi adakah kita mengikut standard yang ditetapkan oleh agama, standard yang dah ditetapkan oleh Islam, sesuai dengan kehendak Allah. So ini adalah benda-benda yang kita kena faham. So kita nak mencari jalan bagaimana kita nak menjadi orang yang beriman, kemudian kita mampu untuk beramal soleh. Dan amal soleh kita tu Allah kata hu ahsanu amala. Siapakah di antara mereka itu yang amalnya paling baik. Dalam ayat seterusnya itu, ayat ketiga dalam surah Al-Mulk tu, Allah kata apa? Allah suruh kita nak buat apa pun rujuk balik dalam ke dalam diri kita. Setiap penciptaan yang Allah buat itu, Allah kata tidak lain melainkan kita melihat kembali fitrah diri fitri. So futur dalam ayat yang ketiga tu, futur kalau kita baca ayat dia sampai habis, ending dia tu adalah cerita tentang futur. Futur itu cerita tentang fitrah. Macam mana kita nak kembali balik mengimbangi kehidupan kita di dunia dan kita nak mencapai matlamat kita di akhirat. Itu cerita yang kita kena faham. Okey, itu mukadimah untuk hari ini. Surah Al-Mulk tu sangat menarik. Kalau baca daripada ayat pertama sampai ayat 30, dia tak banyak, 30 ayat saja. Dan di situ kita akan jumpa satu perkara yang akan menggoncang jiwa kita. Jiwa supaya kita berfikir, jiwa supaya kita melihat dalam-dalam tentang siapakah yang nak menjadi raja di atas dunia ini. Adakah kita yang dah menjadikan nafsu kita sebagai raja yang menguasai diri kita setiap hari? Jadi Maliki Yaumiddin itu cerita tentang bagaimana kita nak menjadikan Allah sebagai Malik, sebagai penguasa. Tapi dalam masa yang sama kita merasakan kita sedang menjadi Malik. Hari ini terlalu tu lalu depan saya punya timeline Facebook pagi tadi. Saya quote lah kata-kata yang ditulis oleh Ustazah Yusnah. Ustazah kata dia persoalkan dan dia memberikan satu ketukan minda kepada kita semua. Dia kata lebih kurang, dia kata adakah kita, bagaimana kita ini yang sekejap memakai tudung, perempuan lah ni cerita dia, perempuan pakai tudung, tapi lepas tu dia buka tudung dia, pergi umrah pakai tudung, balik umrah tudung pun hilang, kan? Pakai tudung di sekolah, lepas habis sekolah buka tudung, masa menikah pakai tudung, habis selepas menikah tak pakai tudung. Ada keadaan yang kita boleh nampak macam tu. Pergi majlis macam-macam semua, pakai tudung elok, kan? Tapi bila pergi sosial ke mana-mana yang tidak memerlukan kita pakai tudung, dia hilang tudung dia. So lebih kurang macam tu. Soalan dia adalah begini, pakai tudung kerana siapa? Ketika pergi umrah pakai tudung kerana Allah, tapi bila dah balik daripada umrah, duduk dekat dalam kawasan sekitar kita ni dengan kawan-kawan persekitaran kita, dengan pejabatnya, kerja semua, dah mula tak pakai tudung balik. So pakai tudung tu kerana Allah hanya di Mekah saja ke? Tetapi bila dah balik duduk ni, kenapa kita sudah tidak bertudung? Dinampakkan begitu. So itu antara persoalan-persoalan yang nak ditanya. Sebab dia melibatkan satu tentang Furqan. Furqan untuk kita mempersoalkan diri kita, menganalisa diri kita ni, siapa kita di kalangan manusia yang kita hidup. So Furqan ini cerita apa? Furqan adalah kemahiran dan kemampuan kita untuk mempertimbang dan menganalisa. Bagaimana kita nak menganalisa? Analisa apa yang ada di depan mata kita dalam alam yang kita duduk ni. So semalam kita sentuh tentang pendidikan alam dengan kalam. Apa yang ada dalam pen, apa yang ada di atas kertas, dalam kitab itu, dalam tulisan yang Allah kata yang Nabi nampakkan akhir zaman, Al-Quran hanya tinggal tulisan. Kerana manusia sudah tidak faham konteks ayat-ayat yang disampaikan Allah. Yang mereka baca hanyalah teks, konteksnya sudah hilang. Dia dah tak tahu macam mana nak berhubung kait dengan Al-Quran itu di alam semasa. Dia lost. Dia hanya nampak Al-Quran ini turunnya kepada Nabi Muhammad, dan dia hanya boleh terpakai kepada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat, dan bagaimana ayat-ayat yang nak dijadikan
sebagai panduan pada hari ini. Kita mungkin ambil ayat-ayat tertentu tetapi berkaitan hukum hakam. Tak banyak hukum hakamnya, ayat lebih kurang dalam 500 lebih saja melibatkan hukum hakam. Semua ayat tersebut bila kita baca, kita akan menjadikan kehidupan kita hanya terkait pada syahadah, solat, puasa, zakat dan haji. 5 perkara ini saja yang kita boleh relatekan. Dan akhirnya bila kita buat sesuatu, yang kita membaca Quran, ada banyak lagi kisah-kisah yang lain daripada kisah Nabi-Nabi, ada 25 Rasul serta contoh-contoh yang diberikan. Semua itu adalah perjalanan wali-wali ataupun orang-orang yang dah pun Allah wakilkan. Sebagai apa? Sebagai mewakili Allah di dalam urusan membawa risalah agama di atas muka bumi. So mereka ini adalah orang-orang yang berusaha keras untuk berdakwah, menyeru manusia keluar daripada kegelapan, kembali semula kepada agama yang fitrah, membawa manusia kembali semula kepada penciptaannya yang asal, yang sebenar. Apa yang dia diciptakan, untuk tujuan apa? Untuk wama khalaqtul jins dan wal ins illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri. So kita ni mengabdikan diri kepada siapa? Mengabdikan diri kepada Allah atau mengabdikan diri kepada manusia? So lihat dulu dalam aspek hari ni. Penat kerja, berhempas pulas kerja, pagi, malam, siang, petang, korbankan masa dan tenaga, sampai anak dan isteri pun kadang-kadang kita tak sempat terlayan. Untuk siapa yang kita usahakan segala-galanya? Adakah demi kerana kita bekerja untuk Allah, ataupun dalam kepala kita halus dia punya perasaan itu terbelah bahagi antara ibadah itu, kerja itu sebagai ibadah, tetapi di antaranya kita sedang menyembah manusia sebagai kita punya majikan, kita punya orang yang kita pandang lebih mulia, lebih tinggi daripada kita menganggap laluan silah Allah itu adalah lebih penting. So kita terjerumus, terperangkap. Sebab itu ada orang yang boleh menerima rasuah, ada orang yang sanggup menerima sogokan, main duit tepi, apa semua bagai. Kerana apa? Kerana hukum Allah sudah tidak terpakai pada dirinya. Padanya yang berjalan pada masa itu adalah hukum haiwan, hukum rimba, hukum manusia. Sebab itu kita boleh nampak apabila kita membuat dosa, kita langsung tidak rasa apa-apa perasaan. Kita buat salah, kita dah tak rasa berdosa dengan Allah, kita cuma rasa berdosa di kalangan manusia. Ada orang yang menjadikan zina itu sebagai makanan sampai dia sudah tidak rasa lagi perasaan ketika berzina. Ada orang mencuri sampai dah tak rasa lagi berdosa ketika dia mencuri. Ada orang menerima rasuah sampai dah tak rasa lagi kesalahan ketika menerima rasuah. Ada orang tak pakai tudung, langsung tak rasa apa-apa. Sebab apa? Sebab sudah tidak rasa kesalahan itu dengan Allah. Kerana dia merasakan kehidupan di dunia ini adalah perkara-perkara yang liberal, yang menyebabkan dia perlukan kebebasan. Termasuklah wanita-wanita yang memakai pakaian yang tidak menutup aurat secara sempurna. Kadang-kadang kita rasa benda tu adalah benda yang sudah jadi normalisasi, dah biasa, dah normal, dah terbiasa dengan adat dan budaya, menyebabkan kita terus hanyut dengan kehidupan. So apa yang ada depan mata kita ni, semua itu adalah untuk kita baca secara alami. Kita analisa. Dengan analisa kita itu, kita akan melihat sesuatu itu dalam bentuk petunjuk. Okey? So hari ni kita cuba buka ayat yang berkaitan, ayat yang sesuai dengan dia. Cuba kita tengok surah An-Nisa. Kita tengok An-Nisa, tengok ayat 3. Al-Imran, bukan Nisa, Al-Imran. Surah Al-Imran ayat 3. Okey. Kita tengok An-Nisa ayat 3. Dah buka? Okey, kalau dah buka, tengok ayat 3. Allah kata apa? Nazzala 'alaikal kitab bil haqq. Dia menurunkan kepada kamu kitab, dalam kurungan itu diletakkan Al-Quran. Sekarang ni kita kena faham antara beza kita membaca kitab. Kitab itu dalam Al-Quran dinampakkan kitab. Dalam kadang-kadang Allah nampakkan Al-Quran. So apa beza kitab dengan Quran? Ada orang kata, nampakkan ada orang kata ini kitab, tapi ini juga Al-Quran.
So mana satu yang betul yang kita nak baca? Ni adakah ini kitab ataupun ini Quran? Susah nak jawab ni. Siapa boleh bagi jawapan? Yang ni kitab atau Al-Quran? Yang mana satu? So macam mana kita nak baca Al-Quran tu dengan kita penuh kefahaman? So siapa rasa ini kitab, bagi tahu kitab. Siapa rasa ni Al-Quran, bagi tahu. So yang mana satu? Al-Quran dan kitab. Kan beza. Macam mana kita nak membaca? Adakah ini kitab atau adakah ini Al-Quran? Soalan cepu mas hari ni. So kita kena baca dengan penuh kefahaman. Bila mana Allah sebut dalam Al-Quran itu kitab, dia mesti membawa maksud ketetapan. Dia adalah satu ketetapan. Al-Kitab yang dah termaktub, sesuatu yang sudah termaktub, sesuatu yang sudah menjadi ketetapan. Allah meletakkan dia sebagai satu ketetapan yang mana ketetapan itu tidak ada perubahan. Ketetapan itu daripada zaman Nabi Adam sampailah kepada kita, Allah tidak mengubah ketetapannya, melainkan dia menjadikannya itu sebagai satu jalan untuk kita masing-masing menjadi orang-orang yang membacanya dengan perintah. Itu kitab. Macam mana kita dapat sesuatu ketetapan, dia tak boleh berubah sampai bila-bila, melainkan dia adalah satu perintah yang jelas daripada Nabi Muhammad. Ketetapan itu dapat kepada baginda Muhammad, sampailah kepada kita hari ini ketetapan itu tidak berubah. Itu Al-Kitab. Tetapi Al-Quran adalah bagaimana teknik untuk kita membaca kitab ini berdasarkan petunjuk, bainat dan furqan. Sebab tu Allah kata dekat dalam ni, nazzala alaikal kitab bil haq, dia telah menurunkan kepada kita kitab ini, ketetapan itu dengan hak. So semua ayat-ayat yang turun kepada kita itu, semua itu adalah ketetapan. Semua itu adalah cerita tentang perintah. Tak kisahlah bila kita baca cerita tentang Nabi Nuh ke, kita baca tentang Nabi Yunus ke, kita baca tentang Nabi-Nabi yang terdahulu ke, semua itu adalah kisah-kisah yang menjadi satu pelajaran dan sudah menjadi ketetapan. Dah siapa-siapa pun tak boleh ubah. Apa yang dah berlaku kepada Nabi-Nabi terdahulu, itu merupakan ketetapan bagi umat ketika itu. Apabila berlakunya kepada umat Nabi Lut, diterbalikkan bumi ini sampai tenggelam mereka itu ke dasar bumi, mereka itu sudah ditetapkan itu adalah umat yang terdahulu. Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka usahakan. Bagi engkau apa yang kau usahakan. Allah cakap macam tu kat kita. Allah cakap mana? Surah berapa? Surah 2 ayat 134 yang cakap. Allah kata, macam mana dinampakkan dalam Al-Baqarah tu ayat 134, Allah kata bagi kamu apa yang kamu usahakan, bagi mereka apa yang mereka usahakan. So kita tak boleh ambil kredit apa yang Nabi Muhammad SAW telah melakukan, bagaimana Nabi telah bangkitkan Islam. Itu usaha yang Nabi dah lakukan berdasarkan ketetapan, berdasarkan kitab yang Allah perintahkan. Allah perintahkan Nabi Muhammad buat begini, semuanya Nabi follow, Nabi ikut SOP tu, sehingga Nabi berjaya nampakkan Islam yang syumul, Islam yang cantik, Islam yang bagaimana yang sepatutnya kita ikuti. Nabi dah buat satu contoh, Nabi dah buat satu sampel. Itu ketetapan dia. So tugas kita adalah ikut ketetapan tersebut. Tu Nabi cakap, jangan, kalau engkau berpegang kepada dua perkara tu, Nabi nampakkan kitab dan sunnah. Kita hari ni terjemahkan kitab dan sunnah itu sebagai Al-Quran dan sunnah. Kan dah lari Al-Quran dan hadis. Kebanyakan kita jumpa banyak terjemahan-terjemahan yang daripada hadis itu dinampakkan, sedangkan dalam matan dia, dalam teksnya dinampakkan kitab wa sunnah. Tapi berapa ramai yang telah pun membacanya dalam bentuk Al-Quran dan hadis. Sebab kita kena tahu beza. Allah sebut dengan specific word, Allah sebut dengan bacaan yang jelas, Allah sebut dengan clear cut. Bagaimana kita nak membaca ayat ini secara penuh kefahaman, bukan lagi dalam keadaan bersangka-sangka. Kemudian Allah kata apa? Nazzala alaikal kitabil haq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Dinampakkan macam mana Allah telah menurunkan kepada kita kitab untuk membenarkan sebelumnya, dan dia menurunkan Taurat dan Injil.
nak membenarkan apa yang ada dalam Taurat, nak membenarkan apa yang dalam Injil. Maksudnya dalam Taurat dan Injil tu ada tak kitab? Itulah ketetapan. Taurat dan Injil pun adalah salah satu daripada jenis kitab yang kita kena fahami juga. Jadi kalau kata kita baca Injil, kita baca kitab, jangan takut, jangan rasa kita baca benda ni dia akan menyebabkan kita murtad ke, kita jadi orang yang akan dipesongkan. Tak. Once you have kitab, kalau engkau memiliki kitab yang kau baca dengan kefahaman, apa yang kita akan jumpa dalam Taurat dan Injil sebenarnya adalah apa yang kandungannya sama balik diulang di dalam kitab. Sebab Al-Quran itu diturunkan untuk apa? Dia menjadi satu lagi daripada aplikasi yang dia di-upgrade daripada Taurat dan Injil. Ibaratnya Al-Quran ini adalah Microsoft yang Windows dah jadi, nak kata XP macam jauh sangat dah, XP pun lama juga. Nak kata dia macam sekarang dah jadi Windows 10, katalah Windows 10 tu yang terbaru. Kalau iPhone 11 tu yang terbaru, 11 Max tu yang terbaru. Okey, yang tu yang terkini. Contoh sebab senang faham. So kita boleh katakan Taurat dan Injil tu mungkinlah iPhone yang first keluar stage. Kemudian ada yang keluar pula version yang special, yang 5S ke apa semua, itu yang tengah-tengah. Windows 95 itu mungkin yang paling lama, itu adalah version Taurat. Kemudian datangnya Windows XP, itu adalah version Injil, upgrade daripada version yang lama. Datang yang terkini ada Windows 10. Senang nak faham macam tu. So Al-Quran itu adalah upgrade. Tapi kitabnya sama tak? Kitabnya sama. Ketetapannya adalah sama. Dia masih menggunakan Windows yang sama. Dia menggunakan cerita guideline dia tetap sama, cuma ditambah baik. Sebab apa? Sebab dalam itu ada perkara-perkara yang ada yang diturunkan ketika zaman Nabi Ibrahim, suhuf, kemudian suhuf Musa, kemudian di-upgrade menjadi satu kitab, dinampakkan dalam bentuk Taurat. Kemudian ditambah baik lagi apa yang tidak ada di dalam zaman ataupun fasa Nabi Musa, ditambah baik sepanjang daripada lepas Nabi Musa wafat sampailah kepada Nabi Isa, di-upgrade menjadi satu bacaan yang baru dinamakan Injil. Kemudian daripada Nabi Muhammad ada beza 600 tahun dengan Isa. Sepanjang itu ada lagi benda yang di-upgrade, itu dipanggil Al-Quran. Untuk apa? Untuk membenarkan, musaddiqan lima baina yadai, nak membenarkan apa yang ada di antara Taurat dan Injil itu, apa benda pelajaran yang nak diformulakan sesuai dengan zaman pada Nabi Muhammad. Zaman kita, kitabnya sama tak? Sama. Kitabnya, apa yang Nabi Muhammad dapat sampailah kepada kita, ketetapannya tetap sama, tidak ada perubahan. Satu ayat pun tidak ada perubahan, satu perkataan pun tidak ada perubahan. Tetapi bacaannya, itu dipanggil Iqra. Iqra itu dipanggil Al-Quran. Iqra itu mestilah sesuai dengan zaman kita. Iqra yang berpandukan keadaan zaman kita. Jahiliah di zaman Rasulullah, Nabi Muhammad, Iqra cara zaman baginda. Iqra zaman kita dah lain. Iqra zaman baginda, kereta yang termahal pada zaman Nabi adalah unta yang paling hebat. Kereta yang termahal pada zaman kita ni, kenderaan yang paling hebatnya mungkin berbeza-beza. Jadi kita kena faham bagaimana kita nak membaca dengan penuh kefahaman. So part-part tu kita kena tahu. Okey? Ini adalah benda-benda yang kita boleh dapatkan dan kita cuba baca dengan penuh kefahaman. Itu bab yang penting. So musaddiqan lima baina yadai wa anzala at-taurat wal injil. Kemudian okey. Okey, nampaknya line tak ada. Okey, jadi kita terpaksalah stop live ini sehingga setakat ini. Alright. Itu sahajalah. Nanti kita akan sambung dalam sesi berikutnya pada keesokan hari. Alright. InsyaAllah kita sambung dalam conclusionnya pada sesi bicara kahfi, untuk kita nampakkan bagaimana conclusion daripada Furqan ini sehinggalah kepada bagaimana nak memahami kitab yang turun dengan penjelasan-penjelasannya.
insya-Allah.